Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang penonton masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang kita pada hari ini kan membicarakan naskah terbaru buku elektronik e-buku yang bertajuk Adam dan Hawa di Tanah Melayu. Jadi sidang pada malam ni bagi yang berminat boleh WhatsApp saya. Nombor telefon saya ada di profil TikTok dan ada di profil YouTube. Jadi di TikTok ada nombor telefon, boleh PM, di YouTube boleh PM ataupun email. Jadi naskah e-buku ini harga dia sumbangan ikhlas daripada sidang penonton. 100 halaman, 100 muka surat akan disertakan dengan video-video termasuk video ini dan juga beberapa pembentangan PDF dan juga PowerPoint bagi sidang pembaca yang berminat. Baiklah, pada hari ini sidang penonton warga Melayu, kita beruntung dizahirkan di bumi Tanah Melayu. Jadi dalam kita berbahasa Melayu, orang Melayu yang mengamalkan adat istiadat budaya dan berbahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu adalah bahasa tua. Jadi buku ini adalah susulan yang akan disambung 4 ataupun 3 naskah secara turutan. Maksud dia penonton kena baca naskah 1, naskah 2, naskah 3 atau naskah 4 dan kemungkinan mengandungi atau akan disambung ke dalam jilid yang kelima. Jadi pada hari ini kalau kita tengok gambar di belakang saya ini, ada tiga rumah dan ada satu sosok yang menunjukkan 3 jari. Dan ada jalur di tengah tengkuk yang mempunyai simbol 6. Dan kalau kita tengok bentuk lilitan di kepala dan the cycle, iaitu semi cycle yang turun ke bawah membentuk satu gelung. Mata dan kosmologi ataupun sosok di dalam yang dikatakan wayang kulit itu sendiri mempunyai suatu kosmologi dan perlambangan yang memegang sebuah rahsia yang amat tua, purba dan langka. Jadi bagi memulakan kata kunci di awal kisah sidang seadanya, saya telah mengeluarkan banyak naskah. Kosmologi orang Melayu, rahsia persalinan pakaian Melayu, ulit mayang Isa Ruhullah, Musa AS di pentas Melayu. Dan juga kitab ketuhanan orang Melayu yang membicarakan jejak warisan sejak saya berjalan mengkaji secara di lapangan, masuk hutan, keluar hutan, di pergunungan dan juga interview tok-tok guru lama yang telah kembali ke rahmatullah dan juga orang asli dan juga pewaris-pewaris yang ada di tanah Melayu pada suatu masa dahulu. Jadi kita mulakan dengan melihat akan cerita Melayu tadi. Cerita Melayu itu buku saya yang akan saya keluarkan dan telah keluarkan. Bagi yang berminat bolehlah PM saya. Jadi dalam buku ini ada banyak lakaran dalam bentuk warna-warni yang perlu penonton melihat, memahami kerana ianya ada koding. Jadi saya mulakan, saya bacakan dan saya tukar tambahlah penerangan. Penerangan akan naskah e-buku Adam dan Hawa di Tanah Melayu. Jadi buku ini zahir pada 18/10/2024 selaku pengkaji seadanya. Profil saya bagi yang berminat, saya akan dedahkan dalam waktu terdekat di YouTube dan TikTok. Jadi tajuk dia kajian sejarah Melayu warisan Adam dan Hawa yang gaib. Bahagian 1 daripada 4 atau 5 kalau tak cukup. Dengan ingatan kepada ayahandaku Haji Ismail bin Muhammad Rejab dan pasangannya ibuku Bonda Rokiah. Kepada pasanganku Bonda Zuraiha dan keluargaku sepasang.
beserta dengan sokongan dan persahabatan Majlis Bonda Warisan Pertiwi yang telah dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan keahlian Pertubuhan Adivira Indrayani telah bersama dengan saya di dalam jejak warisan dan perjuangan mengembalikan sebuah nilai dan identiti orang Melayu. Jadi buku ni saya mulakan dengan prakata atau pengenalan. Jadi di hadapan kita ini kita akan dapati iaitu orang asli yang memakai yang dikatakan berbentuk mahkota. Mahkota daripada lipatan daun ataupun yang dikatakan buluh ataupun daripada daun yang biasa kita buat yang dikatakan iaitu yang kita buat tikar mengkuang, ikatan mengkuang. Jadi sebenarnya orang asli atau asal telah disalah tafsirkan yang dikatakan sebagai penduduk primitif. Sebenarnya mereka ni bukan primitif, tetapi inilah dakyah dan juga kisah penjajah yang telah didogmakan kepada penduduk pribumi atau the native. Di sebelahnya kita ada gambar seorang anak Melayu yang mempersembahkan tanjak. Rahsia tanjak, rahsia sepersalinan, rahsia mahkota Adam dan mahkota bangsa Melayu ini sebenarnya mempunyai nilai ketuhanan dan kesinambungan dengan sejarah Adam dan Hawa. Jadi yang itu akan saya terangkan di tengah-tengah buku atau di rumusannya pada penutup lintas langsung rumusan pada buku ini. Jadi semuanya pasti ada titik mulanya. Maka di awal jejak warisan saya hanya memandang akan alam akhirat dan tempat kembali ku di sisinya. Tetapi itu di suatu zaman yang silam, seolah-olah ianya hanya semalam. Kini jejak warisan dan kajian saya terhadap sejarah, kosmologi, peradaban, filosofi tanah Melayu ini telah berlalu hampir 15 tahun yang lalu. Aku dah tua, telah separuh abad lamanya hidup di bumi Bonda Pertiwi. Umur saya dah 54 tahun, dah terlebih dah, ini adalah masa bonus. Masaku tiadalah lama lagi berbaki. Aku akan pergi tak lama lagi. Jadi kita semua akan dijemput kembali. Masa yang diberikan hanyalah sementara. Di persinggahan ini ada kisah yang amat besar. Kisah yang amat besar dan amanahnya bangsa Melayu dan warisan Adam dan Hawa. Kisahnya anak-anak Adam. Kisahnya anak-anak Melayu. Kisahnya orang Melayu. Rahsianya tumbangnya kerajaan kita satu persatu. Jadi sidang penonton yang dihormati, malam ini kalau kita gagal mengambil maklum akan kisah sebenar warisan ini, pastinya kita menjadi orang dan bangsa yang amat rugi. Kerana kita telah membuang dan melupakan permata ayahanda dan bunda. Ada kisah tua muda dan berbagai kisah serta rencah kehidupan. Kita semua akan meninggalkan warisan kita ini. Maka apakah yang kita perbuat ketika hidup dan bakal menjadi kenangan atau hanyalah hidup di angin lalu? Zahirnya kita selaku Melayu ini pasti ada nilai, amanahnya, kerjanya dan urusannya. Pola pemikiran bangsa Melayu pada akhir zaman ini telah banyak berubah. Kita telah hilang teras dan jati diri warisan leluhur kita. Maka bermulalah kisahnya seadanya. Saya dan tuan-tuan dizahirkan sebagai Melayu, seperti yang membaca naskah ini. Maka saya pada suatu masa dahulu, tidaklah saya pedulikan bangsa saya. Warisan saya apatah lagi meletakkan nilai dan kedudukannya sepersalinannya pakaian Melayu ini pada sosok saya zahir dan batin, termasuk pakaian busana dan warisan persenjataan dan juga adat istiadat dan budi pekerti yang mulia, akhlak yang tinggi, warisan leluhur kita. Maka dipendekkan ceritanya di dalam jejak warisan. Bertemulah hamba Allah seadanya ini dengan warisannya Melayu kita.
Kenapa saya tak pakai MELAYU dan saya kata Melayu, ada kisah dan ada faktor, ada tarikh dan definasi. Yang itu saya akan maklumkan dalam sidang video yang berikutnya. Di sebuah pentas di sebatang kali, di sebuah pondok yang usang, dan tiada mahu dipandang di orang, telah lama ianya usang, tersadai dan tiada diindahkan. Jadi sidang penuntun, saya dalam jejak warisan pada tahun ke-5 atau ke-6, saya dah mencapai satu klimax. Saya kata, ada tak Melayu ni? Kalau ada, Melayu ni lagu mana? Jadi saya mulakan naskah ini yang akan membawa kesinambungan kepada kisahnya Adam dan Hawa, jejak ketuhanan dan sejarah sebenar-benarnya manusia di muka bumi. Jadi bertemulah saya dengan seorang tua Melayu, senyata-nyata dan sedahir-zahirnya dan segaib-gaibnya. Ada apa tu? Pasal apa hang mai? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangkap. Jadi rahsia 6, ulu bar 6 tambah 1 jadi 7. 7 tala langit, 7 tala bumi. Di dalam gugusannya kisah 6 ada rahsia. Jadi di awal pertemuan saya dengan Melayu ini, aku amat hati-hati, kerana saya ketahui ianya bukan seperti yang saya sangka. Jauh api daripada panggang akan anak cucu yang telah hilang, sesat, tak faham bahasa. Ianya adalah pertemuan di hujung sebuah kisah perjalanan kebatinan saya yang amat lama. Jadi di atas ini hanyalah sebahagian daripada kisah pertemuan dan bicara batin dan nyata dan zahir dengan sosok Melayu tersebut. Mengambil masa hampir 10 tahun jua hingga kini, urusan perbualan ini dan berbagai perbualan masih di peringkat awal kajian saya dan pendedahan saya. Jadi ada nama Pasai, ada Raja-Raja Pasai, ada Samudra Pasai. Jadi apa yang kita lihat akan kepelbagaian cerita pelik tak masuk akal di dalam hikayat Raja-Raja Pasai, pembuka Samudra Pasai, semut sebesar kucing yang dimakan oleh Raja Pasai. Pasai apa lagu tu, kata orang Kedah. Jadi rangkap ada apa cu, dan perkataan pasai apa. Ini antara titik kepada 6 patah perkataan yang telah menjadi sebahagian daripada teras kajian dan juga pengalaman peribadi dengan berbagai bahasa dan perbualan yang saya dihadapkan dengan Melayu asal ini, yang akhirnya ketika COVID saya zahirkan video dan sekarang dalam bentuk naskah buku. Jadi Melayu mudah lupa, Melayu senang kena tipu, Melayu pendek akal, Melayu malas membaca, Melayu telah kena godam, Melayu sembah berhala, Melayu animistik, Melayu pinjam bahasa orang lain. Berbagai kisah yang merendahkan bangsa kita ini, kita dibacakan, kita didogmakan, kita ditipu hidup-hidup oleh teras sistem pendidikan penjajah dan sejarah bangsa kita yang sebenarnya bukan ditulis oleh orang Melayu. Jadi kita perlu perhalusi satu persatu, maka akhirnya akan zahir bagi Melayu itu zahir dan batin, dan bukan hanya zahir semata-mata. 6 rangkap, 6 patah perkataan, 2 rangkap, 2 baris yang amat pendek dan ringkas. Kali pertama yang hamba ini dengari di pertengahan diperjalankan jejak warisan ini, bukanlah sesuatu yang mudah tetapi amat dalam, besar dan membuka kembali sebuah jalan yang lurus, terang dan nyata. Jadi kita balik kepada
kisah Samudra Pasai. Jadi Al-Kisah Peri mengatakan cerita Raja Melayu yang pertama masuk agama Islam ini di Pasai. Maka adalah diceritakan oleh orang yang empunya cerita ini. Negeri yang di bawah angin ini. Pasailah yang pertama membawa iman akan Allah dan akan Rasulullah. Maka ada raja dua bersaudara. Seorang namanya Raja Ahmad dan seorang namanya Raja Muhammad. Adapun yang tua Raja Ahmad, maka baginda kedua bersaudara itu hendak berbuat negeri di Samarlangga. Jadi saya letakkan kisahnya Raja Pasai, Samudra Pasai, dan Ahmad, Allah, Rasulullah, Raja Ahmad, Raja Muhammad, yang tua Raja Ahmad, yang keduanya bersaudara, yang mudanya Muhammad. Jadi kalau kita nak kupas cerita Samudra Raja Pasai ni, sambung dengan apa yang saya dihadapkan dengan Melayu asal, ianya ada sejarah yang amat dalam, yang melibatkan nur, zahir dan batin. Tetapi saya tak bolehlah kan nak sembang lagu tu di peringkat awam, kerana dia akan menyebabkan saya ditangkap dan menimbulkan berbagai polemik. Yang faham-fahamlah kan. Jadi di dalam Pasai apa Pahang kan, Pahuang, Pangkaang, Panghang, Pahang atau Panggang. Jadi isu Pasai Pahang mai sini. Di sinilah kalau kita tengok kajian G. Schlegel, nama Pahang adalah sebuah nama yang amat tua dan langka, yang ada perhubungan dengan kerajaan dinasti Cina, iaitu pada AD 449 selepas kematian Isa Al-Masih. Pahang ada dan wujud dan lebih tua daripada itu. Berlaku satu kehilangan, penutupan sejarah, yang mana AD 449 dan kemudiannya AD 446, selepas itu hilang gaib dan tiada hubungan. Maksudnya ada hubungan dan kajian sejarah dan fakta daripada pengkaji dan catatan pendeta atau wakil Emperor Cina, Maharaja Cina, yang bertarikh 449 selepas kematian Isa, dan ada perutusan sehingga 466. Jadi ada yang dikatakan 11 tahun atau 20 tahun. Selepas itu hilang gaib dan tiada hubungan langsung dengan Cina. Muncul semula kisah Pahang pada AD 1377, itu 1377. Maka hampir 911 tahun hilang, terputus hubungan dan tidak ada catatan. Jadi apakah yang terjadi dengan Pahang dan semenanjung tanah Melayu di dalam tempoh hampir 1000 tahun? Sebuah misteri yang bakal saya kupas di dalam naskah yang lain, beserta dengan fakta dan kajian yang agak berat daripada catatan pengkaji dan tulisan dan nota empire dan kerajaan Cina itu sendiri. Jadi ada apa? Ada apa? The myth of ada apa? Ada apa cu? Nampak? 6 patah perkataan telah membuka suatu sejarah yang langka daripada Adam, daripada ada apa, perkataan ada atau wujud tadi. Jadi siapakah Melayu yang hamba temui di sebatang kali dan di Pondok Lama dan di alam Melayu ini? Jawapan ini cukuplah bagi hamba ini nyatakan, bukanlah untuk diawamkan, dan ianya adalah di dalam kekeluargaan Melayu jua kedudukannya. Jadi siapakah Melayu yang membuka semula persoalan dan jawapan, dan pengenalan diri kepada anak cucu seadanya ini yang bodoh, pekak, buta dan tuli, yang telah sesat di akhir zaman, sehingga saya bertemu dengan Datuk yang laksana tadi, yang dikatakan terpalit dengan
Raja Laksamana atau Samudra Jagat Raya. Jadi kenapa Melayu tua itu memulakan dengan kata ada apa? Apakah bahasa Melayu beliau itu tiada dapat saya atau tuan-tuan dan sidang penonton fahami? Maka sehingga hari ini saya galilah, saya kupas dan saya kaji, saya perhalusi, maka ada kebenarannya. Ada kisahnya yang belum saya awamkan kerana saya sedang mengumpul fakta. Tanpa bukti apa yang hamba seadanya ini, Tok Fauzi ini bakal membuka atau menyatakan di bulan-bulan mendatang, ianya takkan masuk akal dan bangsa Melayu dan dunia takkan faham. Akhirnya ianya akan membuka sebuah sejarah Melayu yang hilang itu sebenarnya apa, ada apa, ada apa. Pelik tuan-tuan. Bahasa telah membuka akan sejarah. Jadi kita bakal berhenti dalam babak ini. Saya akan bersambung dalam kisah seterusnya. Ada apa The Sumerian Adam? Ni di dalam saya membentangkan kajian Isa Ruhullah di wilayah Melayu, Musa AS di wilayah Melayu, Nabi dan Rasul di wilayah Nusantara dan Melayu. Perkataan ada apa ini masih orang kita gunakan pada hari ini. Jadi daripada mana perkataan ada apa? Kenapa ia kekal di dalam minda perbualan kosmologi dan konsep kefahaman Melayu kita pada hari ini? Ianya ada rahsia yang besar, tuan-tuan. Bahasa Melayu telah saya nyatakan bahasa ahli kitab, bahasa Adam yang telah diubah, tetapi masih kekal kata kunci yang menjadi teras batu ladung kepada blueprint Melayu bahasa, penyaksian dan pengesahan Melayu itu asal usulnya daripada mana. Jadi bagi mengakhiri sidang pertama ini, semuanya perlu ada titik mula. Maka ada apa itu adalah Adam. Daripada berbagai kajian atau titik mula pengenalan atau bahasa, maka orang Melayu yang asli, orang Melayu yang original, memulakan semuanya dengan mengembalikan dan menyatakan nama Adam AS, bapa dan bonda di dalam semua perbualan salam ataupun tutur bicara dan kalam. Inilah ketinggiannya budi pekerti yang mulia yang masih kekal kepada bangsa kita yang telah kita lupa alpa dan telah berpaling dan telah membutakan mata, memekakkan telinga sebagai anak cucu di akhir zaman. Jadi perjuangannya saya dan tuan-tuan yang tak ramai pada malam ini, kita perlu bangkit. Kita perlu kembali kepada jati diri. Kita perlu Isra' dan Miraj. Kita perlu menyusuri kembali titian kehidupan kerana masa yang diberikan amat pendek. Amatlah rugi andai kita gagal melihat dan mengenang dan memahami bahasa ibunda Melayu, kerana bahasa bonda Melayu juga adalah bahasa yang bakal membawa kita mengenali jiwanya bonda segala bonda dan ayah segala ayah. Kita bakal bersambung dalam babak keduanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.